Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Negeri Perak memang sinonim dengan pelombongan mineral. Kalau kita belajar sejarah, pelombongan biji timah antara yang terawal di Tanah Melayu adalah di negeri Perak. Dan apabila kita bercerita tentang pelombongan pada dunia moden pada hari ini, pastinya dunia sedang mencari satu mineral yang akan digunakan dalam pelbagai sektor teknologi moden hari ini. Sama ada dalam bidang digital, apa yang terletak dalam handphone kita ini, kalau di dalam kenderaan iaitu kenderaan elektrik ataupun kenderaan hidrogen dan seumpamanya, mineral yang menjadi tumpuan adalah nadir bumi. Jadi bagaimana Perak pada hari ini menjadi tumpuan sekali lagi di negara kita Malaysia kerana hasil nadir bumi yang dikatakan antara yang terbesar ada di dalam negara kita. Jadi saya mau bertuah pada malam ini Yang Berhormat Datuk Seri Syahrani Mohamad di sebelah kiri saya, Menteri Besar Perak. Kalau tahun lepas Datuk Seri kita berjumpa di sini juga, kita bercerita tentang secara umum NRREE dan sebagainya. Tetapi malam ini kita akan bercerita ataupun mengangkat satu tahap lagi negeri Perak bagaimana menjadi sebuah negeri peneraju pelombongan NRREE. Jadi Datuk Seri, kalau kita lihat teknologi hari ini, mungkin kita hanya melihat negara-negara yang terkehadapan dalam bidang nadir bumi iaitu negara China misalnya dan ada satu dua negara di Eropah. Tetapi apabila kita berbicara tentang memproses, itu satu tahap lagi dah. Maksudnya adakah negeri Perak sedang ke arah itu, iaitu menyediakan satu sistem pelombongan yang termaju, dan keduanya kita akan memproses dan menggunakan sebagai produk hiliran. Mungkin sebagai permulaan kita tentang hal itu, Datuk Seri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saudara Nazri Kaha. Terima kasih kerana malam ini dapat sekali lagi kita bersiaran. Saya nak sebutkan di sini bahawa alhamdulillah negeri Perak, bukan sahaja negeri Perak sebenarnya, seluruh Malaysia ni ada beberapa buah negeri lagi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mineral baru yang kita panggil NRREE ataupun lanthanite. Dan seperti mana Nazri sebut tadi, lanthanite ini mineral yang sangat berguna, disahkan sebagai konduktor elektrik terbaik selepas biji timah. Dulu biji timah. Betul. But now new mineral adalah menjadi konduktor terbaik dalam semua barangan elektronik. Jadi lagi luas ataupun lagi cepat proses untuk berubahnya dunia ini dalam bidang elektronik dan juga new technologies, maka semakin berhargalah antanida ini. Jadi alhamdulillah, saya sebutkan tadi banyak lagi negeri yang ada, tapi Perak ini telah diberi kebenaran oleh Kerajaan Persekutuan untuk menjadi negeri perintis bagi menerokai NRREE. Jadi kita telah memulakannya dan kita mengambil masa 2 tahun untuk memenuhi SOP yang ditetapkan oleh kementerian. Nak kena pastikan tiada kesan kepada alam sekitar, tiada kesan kepada sosial dan kelestarian alam tak diganggu. Semua itu kena dilalui proses dan kita mengambil masa 2 tahun untuk memenuhi. Setelah semua selesai, kita dah dapat KM, maka kita mula membangunkannya, mula mengekstrak NRREE itu di mana tu? Di Great, di Mukim Kenering, di Great. Jadi pertama setelah kita bawa keluar mineral tersebut, ia kena ditentusahkan. Adakah ia NREE ataupun ia mineral lain? Biji timah ke? Yang kedua, kita nak kena pastikan dia betul-betul bersih dan bukan radioaktif. Faham. Sebab kalau dia radioaktif, dia akan memberi kesan tak baik kepada kesihatan, khusus nyawa. Jadi masa itu kerajaan negeri buat ketetapan, jika ia ada unsur-unsur radioaktif, kita akan berhentikan serta-merta. Sebab nyawa manusia jauh lebih penting. Tapi telah disahkan setelah kita dapat ekstrak kali pertama, disahkan dia bukan radioaktif. Tapi kita tak ada teknologi untuk
bukan saja mengekstrak, tapi teknologi untuk menentusahkan mineral dan juga teknologi untuk orang panggil nak separate. Ya, mengasingkan. Nak mengasingkan itu daripada seketul bungkah kepada beberapa lagi sub elemen dia. Yang ni kita kena hantar ke negeri China, kita hantar ke Nanning. Saya pun dah pergi ke Nanning melihat bagaimana syarikat ataupun kilang di Nanning itu berjaya untuk mengasingkannya kepada beberapa warna dan tiap-tiap warna itu ada nilainya yang tersendiri. Ya, ada yang mahal, ada yang lain. Jadi itu perkara penting sebab kalau kita dapat keluarkan raw ni, ke mana kita nak hantar? Dia tak ada nilai, melainkan kalau kita boleh memisahkan dia dan buktikan bahawa dia adalah NREE dan kita boleh jual ikut warna-warna ataupun elemen itu. Yang tu teknologi itu hanya ada di China. Okay. And then setelah kita dapat situ, nak buat apa ni? Ia perlu ada satu lagi industri hiliran, iaitu daripada warna-warna yang berbeza tadi, elemen yang berbeza tadi, kena dihantar ke kilang-kilang yang nak hasilkan end product. Macam-macam tu. Ada yang nak buat bateri EV, ada yang nak buat magnet, ada nak buat macam-macam lah. Jadi bermakna untuk menjadikan kita sebagai negeri yang menerajui NREE ini, kita tidak boleh bergantung kepada teknologi luar. Apabila kerajaan pusat membuat keputusan, tak boleh ekspor lagi. Maksudnya raw tu tak boleh raw tak boleh ekspor. So barang tu menjadi tidak berharga. Dah diekstrak, ada atas bumi. Siapa nak proses? Siapa nak proses? Tak ada nilai. Ada orang curi pula. Orang curi dia pula dengan jalan tersendiri, pergi hantar kat China. So kita lagi rugi. Jadi akhir Perak buat keputusan. Kita pun dah register, dah laporkan kepada Kementerian NRES. Malahan saya sendiri melaporkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kami dah memulakannya. Pertama, kita memulakan teknologi kita sendiri untuk mengekstrak menggunakan teknologi in situ. In situ leaching. Tak perlu kita korek, tak perlu kita tembak macam biji timah dulu. Hanya memasukkan bahan kimia ke dalam bumi. Macam menyuntik lah. Macam menyuntik dalam bumi itu. Dan hasil interaksi ataupun sinak balas di antara itu dengan hasilnya, kita dapat keluarkan bungkah tersebut. Okay. Tapi sekali lagi kita nak kena menentusahkan apakah betul itu ke NREE. That's why now kita dah bina lab mineral Terra Mineral Lab. Diterajui oleh MB Incorporated. Sebab kita tak nak bergantung dengan luar negara. Kita buat sendiri. Jadi Terra Mineral Lab ni bukan saja untuk orang Perak. Maybe negeri lain nanti boleh yang guna. Ada tu boleh guna. Boleh gunakan. Yang kedua. Yang ketiga, kita tidak lagi boleh menghantar bungkah itu keluar untuk separation. Now negeri Perak dengan sebuah syarikat tempatan yang belum kita umumkan, he is trying his best now untuk proof, untuk buktikan bahawa dia boleh buat untuk memisahkan separation. Kalau dia berjaya, bermakna kita ada satu syarikat tempatan yang boleh mengganti breakthrough ni boleh mengganti China punya ni. Itu kita panggil pertengahan lah, aktiviti pertengahan. Dan kita juga sudah berkolaborasi dengan sebuah syarikat daripada Korea yang membuat magnet dan beberapa perkara lain. Jadi kalau itu berlaku semua, kita dah ada the whole ecosystem. The whole system. So kerajaan negeri Perak nanti kita nak menerajui industri ini. Jadi mana-mana negeri yang ada mengekstrak mineral ini boleh datang ke Perak dan boleh proses. Tak perlu kita hantar ke China. Kita boleh berkongsi. Dato' Seri, apabila kita berbicara tentang pelombongan, tular ataupun keluar di pemikiran kita, pelombongan ini sentiasa ada isu pencemaran. Isu berkaitan dengan kelestarian alam yang dicerobohi ataupun yang dicemari. Dan kita lihat juga Malaysia dengan pengalaman Perak dulu dengan biji timah dan sebagainya. Jadi, apa jaminan Dato' Seri apabila kita cuba meneroka dan mempelopori pelombongan NREE ini, Perak akan menjadi benchmark dalam hal-hal menentukan insya-Allah tidak ada pencemaran alam, kita menepati piawaian-piawaian yang standard yang ditentukan oleh pihak NRED misalnya ataupun pihak global misalnya, dalam masa yang sama kita menjaga komuniti yang ada di sekitar.
Pandangan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita baca dokumen yang berkaitan dengan Pelan Perak Sejahtera 2030, Ya. kita ada tetapkan salah satu ialah pelumbungan bertanggungjawab. Ya. Dalam pelan kita tu pelumbungan bertanggungjawab dah ada. Itu benda penting kepada kita sebab kita tak boleh salahkan orang ramai yang fobia dengan pengalaman pengorikan biji timah. Yang dikorek dalam-dalam now tinggal lombong. Macam-macam lombong lah. Macam lombong, jadi kita faham kebimbangan itu. Dan kita juga faham ada kes beberapa tahun sebelum itu cerita tentang kesan bahan radioaktif. Betul. Di Perak, di Ipoh. Di Bukit Merah. Jadi kita belajar dari situ. So sebab itu kita katakan bahawa pendirian kerajaan negeri sangat jelas keutamaan kepada kelestarian alam dan juga kesihatan rakyat. Ya. So bila kita nak buat ini, pertama sekali dia syarat yang ditentukan oleh kementerian. Ketat ya. Pertama kita kena buat Environment Management Plan, EMP. Itu kena buat. Dia bukan dengan syarat yang ketat dan dipantau oleh kementerian, oleh itu. And then Social Impact Assessment, SIA. Tengok orang setempat, ya, orang asal pendapat ke bagaimana, orang kampung sebagainya. Okay? Itu yang penting. Kemudian kebenaran merancang ni KM. Okay. Kalau di grade tu kita mau masuk KM kepada majlis daerah grade. Dan nak selesai KM tu pun not easy. Ya. Ada banyak perkara perlu dipatuhi. And then kita ada Operation Mining Scheme, UMS, dan juga Pelan Kawalan Hakisan Tanah dan Sedimen. Dan juga ada satu lagi pelan, iaitu pelan mitigasi. Betul. Selepas selesai satu tempat itu, apa dia nak buat? Kena hijaukan semula Kena hijaukan tempat semula. rekreasi ke. Ya. Tak boleh tinggal macam dulu. Dulu orang Lombok tinggal gitu. So, ini adalah benda penting kepada Dan kita. Perak dah buat. Perak dah buat. Alhamdulillah. Perak dah buat. Jadi, itu benchmark. Bagaimana kita menjaganya. So, sekarang ini tak ada kerusingan di Kendering. Tak ada orang komplain tentang itu. Gerik, ya. Malahan, local people ni, they like it because dia ada peluang pekerjaan. Ada pemanfaat. Kita ada 100 orang pekerja orang asli sekarang yang sedang bekerja di tempat itu. Alhamdulillah. Ya, ada peluang. Jadi insya-Allah lah saya yakin bahawa dengan pemantauan pusat dan dengan pengalaman yang telah kita lalui dalam tempoh 2 tahun ini, ia boleh diikuti oleh negeri lain. Menarik. Saya rasa itu akan menjadi satu penanda aras dalam hal kita melihat pelumbungan ini satu pelumbungan termaju tetapi lestari sifatnya. Datuk Seri ada mention tadi berkaitan dengan Terra Mineral Lab. Ini satu kebanggaan Perak yang akan menjadi peneraju dalam bidang NREE ini. Tetapi siapa yang di dalam Terra Mineral Lab, kita nak tahu adakah dari negara luar ataupun dari negeri luar, penggiat-penggiatnya ataupun profesional dalam Terra Mineral Lab, ataupun di kalangan anak-anak muda profesional Perak berada menjadi profesional dalam kajian dalam penyelidikan NREE di Perak. Okey, seperti saya sebutkan tadi, kita telah membuktikan bahawa kita tidak boleh bergantung kepada kemahiran dan teknologi daripada luar. Kelihatan dengan jelas negeri China atau mana-mana negara, dia tak nak berkongsi. Dia takkan bagi semua. Dia takkan nak berkongsi. Yang penting-penting dia tak bagi. Tapi kita kena buktikan kepada dunia bahawa kita ada hasil, maka kita hendaklah sendiri menguruskan hasil ini. Betul. Tak seperti zaman Bidai Timah. Bidai Timah tu jual habis mentah. Ya. Jual mentah and then kita pembeli akhirnya buat stockpile, dia main harga. So kita nak ulang benda yang sama. Sebab itu Kerajaan Negeri Perak kita bersetuju memberikan tanggungjawab ini kepada MB Incorporated. MB Inc. Dia berbelanja besar untuk menubuhkan Terra Mineral Lab. Dijaga sendiri oleh CEO MB Inc. Dan juga timbalan-timbalan dia dibawa MB Inc. sepenuhnya. 100% dia punya. Dan mereka telah ke Jerman beli barang, beli mesin, belajar, dan kita sudah pun bawa masuk 15 orang teknologis, 15 orang pakar-pakar kimia
15 orang yang kita katakan mempunyai ilmu dan kemahiran dalam bidang ini telah pun beroperasi di makmal tersebut. Saya sendiri telah beri penghormatan untuk merasmikan makmal itu. Dan saya sangat bangga, saya dapat laporan tadi bahawa sudah ada pun orang luar datang untuk menghantar barang itu untuk diproses. Jadi ini gambaran bagaimana kita, we are serious, very serious. Kita nakkan local talent ini yang ada kemahiran dalam bidang kimia, dalam teknologi macam-macam tu boleh kita letakkan di sini. Orang muda, fresh graduate, dan mereka mampu untuk membuktikan kita boleh. Ya. Dato' Seri, Terra Mineral Lab bukan hanya menghasilkan kajian-kajian berkaitan dengan penyelidikan NREE saja, tetapi ia juga menjadi COE ataupun Center of Excellence dalam bidang perlombongan di negara kita. Mungkin Dato' Seri nak cerita sikit. Kita sebenarnya ada jabatan mineral dan geosains. Ya, betul. Ya, sebenarnya itu tugas dia lah. Tapi dia maklumkan dia tak menantangan. Betul. And then alat dia pun alat lama. Dan mengambil masa yang lama untuk mengeluarkan hasil kajian tersebut. Jadi dia pun mengaku bahawa makmal kita lebih canggih. So kita tidak bersaing dengan dia, kita menjadi pelengkap kepada dia. Dan kita bukan saja tumpu perhatian kepada NREE. Kita adalah makmal yang nak menentusahkan apa sebenarnya mineral itu. Once you korek satu tanah, dalam tanah itu ada berbagai mineral. So you come to the lab, nikel ke, emas ke, lab itu akan menentukan ini apa dia. Sekarang ada banyak mineral baru. Betul. Banyak mineral baru dan mineral yang berharga. So itulah sebenarnya tujuan kita membangunkan Terra Mineral Lab ni. Menarik. Dato' Seri, berkaitan dengan NREE ini, kerana ia menjadi rebutan dunia. Inilah masa depan dunia. Dan negara China adalah peneraju. Kerana mereka juga antara memiliki NREE terbesar di dunia. Dan mereka juga menjadi pelopor dalam bidang teknologi seperti mana yang Dato' Seri mention sebentar tadi berkaitan dengan mengekstrak dan juga mengasingkan NREE. Tetapi kita pula perlu menjadi negara yang mampu bersaing juga. Jadi apabila Dato' Seri mula menggerakkan MB Incorporated terlibat secara langsung dengan Terra Mineral Lab, membangunkan kapasiti anak-anak muda kita dalam bidang ini, menjadi COE ataupun Center of Excellence, dan selepas ini kita akan ada industri hiliran. Jadi maksudnya the whole ecosystem akan dijadikan sebagai satu kekuatan untuk negeri Perak dalam menjadi peneraju di negara kita. Kerana negeri lain pun akan ada usaha-usaha sebegini, tetapi nampaknya dalam banyak-banyak negeri ini Perak terkehadapan. Mungkin Dato' Seri melihat geopolitik dunia, Malaysia dan Perak. Begitu. Okey, kita tak boleh nafikan bahawa negeri China adalah pelopor lah. Bekat China, they are very big, dia besar, luas, dan sumber NREE ini memang ada di negara China. So dia orang telah memulakannya lama dah. Ya. So kita faham. Tapi kalau kita benarkan hanya satu negara saja yang memonopoli benda ini, maknanya harga akan ditentukan oleh negara tersebutlah. Alhamdulillah, bukan sahaja di China ada NREE, di Malaysia pun ada, di Kampuchea pun ada, di Myanmar pun ada. So oleh kerana itu kita melihat bahawa dengan ada NREE ini, not only in Perak, dah disahkan dia ada di Terengganu, dia ada di Kelantan, dia ada di Johor, di seluruh Malaysia ni, Semenanjung khususnya ada. So takkan kita dengan hasil bumi yang ada ni kita nak kembali mengulangi seperti zaman penjajah timur dulu. So kalau kita semuanya menghantar ke negeri China, bermakna ketentuan harga dan sebagainya akan dipelopori oleh negeri China. Walaupun kita kecil, Perak ini kecil, tetapi dengan kepakaran yang ada, dengan kebolehan yang ada, dengan ilmu yang ada, dengan apa yang kita buat sekarang ini, kita di antara negara yang barangkali tak boleh lawan lah dengan China. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengimbangi. Tak ada negara yang monopoli benda ni. Ya? Mengimbangi, dan kita sendiri berhak untuk membuat keputusan berapa harga kita nak jual. Ya? Sebab end product pun akan kita buat di sini. Magnet. Kita akan dapat harga premium lah. Ya. Hasil yang premium itu sendiri. Apabila dia komplement, apabila Geely, syarikat Geely datang ke Tanjung Malim dengan
Automotive High Technology Valley ini, dia nak buat bateri Ya. EV. So, from where the battery come? Takkan nak import. Tak perlu import. Kita akan hasilkan jadi perak sendiri. Itu akan menjadikan lebih murah harga dia. Okay. Datuk Seri, baru sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim melontarkan Belanjawan 2025 dan antara tumpuan dalam belanjawan ini isu-isu berkaitan dengan menggerakkan kawasan pertumbuhan baru seperti KIGIP di utara negeri Perak, dan banyak kali Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke KIGIP sampai untuk melancarkan dalam masa beberapa bulan sahaja. Tetapi pastinya selain daripada KIGIP dan juga beberapa infrastruktur utama negara diberikan tumpuan di negeri Perak, apa reaksi Datuk Seri dalam belanjawan kali ini? Alhamdulillah, saya bagi pihak kerajaan negeri lah, kita nak ucapkan penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab Datuk Seri Perdana Menteri mendengar, mengambil perhatian dengan serius dan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti mana permintaan dan tuntutan. Mana-mana kesempatan saya dapat berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sama dalam kereta ataupun dalam mana-mana mesyuarat, dalam mana keadaan yang sempat untuk saya berbincang, menyampaikan surat, menyampaikan hasrat. Bila saya tengok dia baru ni dalam belanjawan, dia sebut tentang Lumik Ya. daripada Perak. Daripada Lumut, Dia sebut tentang AHTV di Perak. Dia sebut tentang KIGIP di Perak. Okay? Dan disebut tentang bawang Perak. Sampai keterjaminan makanan. Saya memahami bahawa Perdana Menteri mengambil kira, mendengar dan mengambil kira itu untuk kebaikan rakyat seluruhnya. Saya bercakap buat negeri Perak lah. Mungkin Kelantan, Pahang, Johor ni dia orang punya masing-masing punya perolehan. Saya bersetuju Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata kita tak ada lagi projek mega-mega bangunan tinggi, tapi projek yang berkaitan dengan rakyat sepenuhnya. Sebab bila saya buat plan Perak Sejahtera 2030 dengan tagline Perak Makmur, Rakyat Sejahtera. Makmur itu maksudnya rakyat ada pendapatan. Jadi dengan ada AHTV, ada KIGIP, ada Lumik ni membuka peluang ratusan ribu peluang pekerjaan kepada orang negeri Perak ataupun orang luar daripada Perak, mengisi bermakna Perak nanti ada ruang pekerjaan di mana penduduk boleh ada pendapatan tetap. Bila ada pendapatan tetap, dia ada wang untuk berbelanja, dia akan berbelanja. Dia berbelanja itu dia membeli barang-barang yang disediakan oleh rakyat tempatan juga. Kan, jadi itu kita maksudkan pelan Perak Sejahtera itu di mana negeri makmur, rakyatnya sejahtera. Jadi apa yang PM umum itu menguatkan lagi semangat kita. Sebab sebelum ini Lumik itu atas inisiatif kerajaan negeri. Betul. Tapi bila PM sebut, maksudnya bagaimana sudahnya WISE, Lebuh Raya baru yang akan menghubungkan Gopeng dengan Kuala Kangsar, jalan baru disebut oleh PM. Jadi saya berterima kasihlah. Saya sambil mendengar tu dan saya dapat baca keseluruhannya, saya melihat bahawa perinciannya memang insya-Allah kita akan mendapat nikmat rahmat daripada pengumuman belanjawan itu. 4 bilion untuk projek itu air, pemindahan air Sungai Perak ke Bukit Merah yang dapat menyelesaikan beberapa masalah. Satu, bila air masuk daripada Sungai Perak pergi ke Bukit Merah, kita akan pastikan air itu digunakan untuk pengairan tanaman-tanaman, petani tadi. Sawah. Sebahagiannya dimasuk ke LRA, Loji Rawatan Air. Rawatan air ini, air itu dikeluarkan balik untuk kegunaan domestik. Lebihnya dijual kepada Pulau Pinang. So kita bukan saja menyelesaikan masalah orang Perak, tapi juga insya-Allah dapat membantu masalah bekalan air ke Pulau Pinang. Serampang banyak mata tu Datuk Seri. Ya, Datuk Seri. Akhir sekali dalam kita mengalur-alurkan bajet Datuk 2025, tetapi dari sudut Perak Sejahtera 2030, di mana setakat ini? Adakah dia sudah melalui momentum yang begitu pantas? Bagaimana tu Sri? Alhamdulillah. Ini tahun kedua setelah kita melancarkannya pada 15 Jun 2022.
15 Jun 2023 saya telah membentangkan perkembangan laporan tahun pertama. And then bila masuk tahun 2024, pada 10 Jun 2024 saya membentangkan laporan kemajuan Perak 130 ni saya bentangkan di Manjung. Dan kita nampak dengan jelas perkembangan ini berlaku. Contoh bila saya kata tentang Lumik, baru saja geng ataupun rakan-rakan saya daripada Lumik balik daripada Belgium, baru sampai semalam. Dia orang laporkan kepada saya perkembangan. Kita telah pun menandatangani di antara POB atau Port of Antwerp, Bruges di Belgium dengan PKNP. Wah, ni kembar dia. Ya. Wow. Kita dah wujudkan syarikat SPV atas nama DEFCO, Development Company. Ya, bawah ini inisiatif kerajaan negeri tu. Ya, hebat. Ya, hebat. Dah buat. Dan kita dah pun dapat duit daripada EU 95 juta ringgit. Kita pun dah hire pekerja. Dah masuk. 100 orang pertama kita dah buka peluang dan sudah ada beberapa puluh orang yang telah 25 orang telah pun masuk sekarang menjadi perintis. Itu perkembangan. Bermakna kita bukan cakap kosong. Kita buktikan bahawa kita bukan hanya sekadar blueprint saja. Tadi pagi saya mengadakan mesyuarat jawatankuasa induk berkaitan dengan Lumik. Kita cari apa masalah yang perlu kita selesaikan bersama. Of course, kita memerlukan bantuan daripada agensi Jabatan Laut, Tenaga Nasional, daripada Majlis Penerangan Manjung, Pejabat Tanah Manjung, dengan JKR, dengan KDN, Jabatan Laut. Semua ni kita bincang sebab kita ada tempoh 25 tahun untuk bangunkan ini. Kita ada 7 siri Lumik. Kita ada perkara yang melibatkan LMT1, maknanya Lumut Maritime Terminal. 1, 2, 3. Now kita nak pergi kepada Lumik 1. Saya sedang berusaha nak bawa Yang Amat Muhammad Perdana Menteri datang mendengar taklimat dan melawat apa yang disebut. Supaya lagi. Ya. Betul. Bila dah sebut dalam pelanjawan, dia jadi besar dan kita rasa bahawa ada susulan, kerajaan pusat menyokong kita dan kita rasa sangat bahagia, sangat gembira. Untuk berkongsi. Saya akan cuba mewujudkan untuk datang untuk melihat. Saya rasa Dato' Seri Anwar Ibrahim bila-bila masa saja kalau InsyaAllah. ada tarikh yang sesuai, bila dapat jemputan daripada Dato' Seri Syahrani. Terima kasih Dato' Seri Syahrani sekali lagi atas masa yang diberikan dalam temu bual khusus. Kita berbicara tentang Perak peneraju pelabuhan bertanggungjawab dan sedikit ulasan berkaitan dengan Belanjawan 2025 dan juga Perak Sejahtera 2030. Jadi saya amat bertuah. Selepas ini mungkin kita boleh dapatkan makanan Perak lebih banyak lagi di Makelang ini, rendang tok dan sebagainya. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar bersama Yang Amat Berhormat Dato' Seri Syahrani Muhammad, Menteri Besar Perak. Sekian, kita jumpa lagi.